iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang dan kesempatan berkumpul bertemu sekali lagi pada minggu ini meneruskan perbincangan dan perbahasan kita yang berkaitan dengan bahasa Arab, dan kita memilih Al-Quran sebagai medium perbahasan kita. Mudah-mudahan pada keberkatan Al-Quran itu memberikan kita kemudahan dalam kita memahami bahasa Arab dan juga Al-Quran, kalam Allah ini. Baik, kita pilih surah Al-Fathu ayat 29 sebagai asas perbincangan kita. So sekali lagi kita akan tengok ayat ini dan kita sambung terjemahan ayat ini pada pertemuan yang sebelum ini. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dah bincang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu kita dah terjemahkan satu persatu dia punya terjemahan. Sekarang kita sambung ayat ataupun sambungan ayat ini. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Okay. Kita terjemahkan dahulu sampai kepada perkataan Al-Injil. Kalimah yang pertama kita boleh tengok simahum. Sebenarnya ada dua perkataan simahum. Yang pertama sima, iaitu tanda. Sima itu tanda. Kemudian hum, mereka. Simahum, tanda mereka. So dua perkataan. Kemudian kalimah fi kita insya-Allah dah selalu jumpa. Maksud asalnya dia di dalam. Dekat sini kita terjemahkan di ataupun pada. Kemudian kita boleh tengok perkataan wujuhihim. Perkataan wujuhihim. Jadi dekat situ juga kita dah pecahkan kepada dua perkataan. Kalau kita tengok Quran sebenarnya dia sambung. Wujuhihim tu dia ha tu dia sambung dengan ha kan. Itu dekat Quran kita. Cuma bila saya transfer file PDF, dia tak tahu dia jadi terpisah macam tu. Macam tak tahu kita nak belajar bahasa Arab. Okay. Wujuhihim dua kalimah. Wujuhi wajah-wajah. Kemudian him mereka. Wujuhihim wajah-wajah mereka. Dua perkataan. Kalimah min kita sedia maklum dari ataupun daripada. Kemudian kita ambil perkataan athari. Athari artinya kesan. Kemudian perkataan as-sujud itu maknanya sujud. Baik. Sambung. Zalika. Itulah. Itu kan. Zalika maknanya itu ataupun itulah. Mathaluhum. Ada dua perkataan. Mathalu, bahasa Melayu pun sebut mithal, perumpamaan. Kemudian hum, mereka. Mathaluhum, perumpamaan mereka. Mithalan, mereka. Fi, di dalam. At-Taurah, Taurat. Wa mathaluhum. So, tiga perkataan lah.
Ya, wa mathaluhum. 3 kalimah. Yang pertama kalimah wa dan. Kedua mathalu, sama macam tadi, misal ataupun perumpamaan. Hum, mereka. Kemudian kalimah fi di dalam kalimah yang terakhir ialah Al-Injil. Untuk malam ini. Al-Injil. Kita sampai situ dulu terjemahkan. Baik. Itu adalah terjemahan harfiah. Literal. Setiap kalimah yang ada pada ayat yang kita sedang terjemahkan ini. Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Tanda mereka pada wajah-wajah mereka dari kesan sujud. Okey? Itu perumpamaan mereka di dalam Taurat dan perumpamaan mereka di dalam Injil. Okey? Itu terjemahan sepatah-sepatah. Terjemahan sepatah-sepatah daripada simahum sampailah perkataan al-Injil. Baik. Kalau kita baca macam tu, kita rasa macam apa nama ni, kita kata macam tak nampak kan dia punya maksud dia. Ataupun kita tahu maksud dia lah. Cuma kita macam tanda mereka pada wajah-wajah mereka dari kesan sujud. Itu perumpamaan mereka di dalam Taurat dan perumpamaan mereka di dalam Injil. Berhenti dekat situlah walaupun ada sambungan dia. Sambungan ayat yang seterusnya. Tapi kita berhenti dekat situ. Okey. Terjemahan sepatah-sepatah selalunya membuatkan kita rasa macam agak janggal. Jadi, kita selalu sebut untuk kita boleh faham, untuk kita benar-benar boleh faham apakah maksud kepada ayat ini, maka kita perlukan bantuan terjemahan mafhum. Kita ulang lagi sekali. Untuk kita faham, kita akan terjemahkan dengan terjemahan mafhum. Sebab itu nama dia mafhum, maknanya faham. Sepatah-sepatah tadi tu disusun balik mengikut kefahaman dan apa sebenarnya maksud ayat itu. Okey. Jadi, untuk ayat ini, ayat yang ke-29 ini, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Artinya, ini terjemahan yang ada pada Quran terjemahan biasa ni. Tanda yang menunjukkan mereka. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang baik, orang-orang soleh, ialah terdapat pada mereka, pada muka mereka dari kesan sujud. Itu terjemahan Al-Quran Melayu ni. Okay, sekali. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang yang soleh terdapat pada wajah mereka dari kesan sujud. Dalam kurungan dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurat dan sifat mereka di dalam kitab Injil pula. Ya, sambung. Tak habis. Tergantung dekat situ. Jadi, maknanya nak memberikan mafhum dan terjemahan tu maknanya kita kena ambil daripada awal sampai habis. Sebab dia satu ayat. Cumanya untuk kita susun yang part ini sahaja, kita kata simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Okay. Terdapat tanda pada wajah-wajah mereka kesan daripada sujud. Itu adalah
perumpamaan mereka di dalam Taurat. Maknanya dia punya rangkap yang lebih tepat dia habis dekat situlah. Lepas tu wa mathaluhum fil injil, dia sambung pada sampailah kazar dan seterusnya. So kita ambil sampai Taurat lah, itu lebih kena lebih kena dari sudut makna dia. Simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit Taurah. Okey, kita berhenti dekat situ Tanda-tanda yang menunjukkan mereka ni orang yang soleh ialah pada wajah mereka terdapat kesan sujud. Dalam kurungan dan juga dikatakan ibadah yang ikhlas. Itu adalah perumpamaan mereka yang disebut dalam kitab Taurat. Okey, boleh lah. Maksudnya kat situ kita boleh faham. Detail pada tu lagi, itu maknanya tafsir lah. Jadi kita bukan kelas tafsir. Kita tidak bincang tafsir, kita punya fokus ialah perbincangan bahasa Arab. Jadi kita dah tahu makna sepatah-sepatah, kita boleh fahamlah apa yang dia nak sebut. Okeylah. Dari sudut bahasa, okey, Alhamdulillah. Untuk lebih detail, tadabbur, kenapa sebut Taurat dekat sini, dekat Injil sebut lain ke, itu kita. Perbincangan tafsir itu pada pertemuan yang lain. Baik. Untuk perbincangan malam ni, kita nak mulakan perbincangan malam ini. Saya nak cuba bawa kepada kesimpulan apa yang kita dah bincang sebelum ini. Okey. Baik Pak Akhwan. Sekarang saya nak cuba tulis sikit. Bismillah. Harap nampak Pertama sekali yang kita dah selalu ulang, 3 jenis perkataan. Yang pertama, isim. Kemudian, kalimah fi'il. Dan yang terakhir ialah haraf. Ini 3 perkataan yang kita sedia maklum. Isim, fi'il dan juga haraf. Baik, untuk fokus pada malam ini, kita nak tengok balik tentang kalimah isim. Kalimah isim dari sudut kita boleh bahagikan kepada sama ada kita boleh beri baris ataupun tidak, dia terbahagi kepada 2. Sekali lagi, dari sudut pembahagian kalimah isim, sama ada dia boleh beri baris ataupun tidak, terbahagi kepada 2. Pertama, kita boleh bariskan dia. Yang ini kalimah isim yang boleh berubah. Boleh berubah. Kalimah isim yang boleh berubah. Berubah maksudnya berubah baris. Yang kedua, kalimah isim yang tak boleh berubah. Yang kita selalu sebut sebagai kebal. Sebelum ni kita duk kata kebal. Ya? Tak boleh berubah. Yang kebal, macam contoh. Contoh yang kebal, yang pertama, kita kata dhamir, ganti nama. Kan? Huma, hum, kan? Aku, engkau, dia, mereka tu kan? Saya, awak tu, huwa, huma, hum, ana. Boleh tengok balik jadual dhamir tu. Yang tu isim yang kebal. So dia memang tak boleh berubah baris. Kita dah belajar tentang dhamir ni dia tak berubah. Wa, huma, hum dan seterusnya. Yang kedua yang kita dah belajar sebelum ni, yang kita namakan sebagai isim yang mewakili. Isim yang mewakili. Okey? Isim yang mewakili pun kebal.
Siapa masih ingat, boleh tengok balik nota yang ada allazi, allazina, allati. Okey, diorang ni semua isim tapi kebal. Okey. Untuk yang ketiga, nama dia, yang ini malam ni baru kita jumpa tadi, nama dia isim tunjuk. Isim tunjuk. Isim tunjuk. Contoh yang ada pada surah Al-Fathu tadi, kita jumpa perkataan zalika. Tadi kita jumpa zalika masaluhum. Okey. Okey. Kemudian sebahagian daripada isim ruang, sebahagian daripada isim ruang pun kebal. Isim ruang tu yang kita sebut tu lah, ada ruang masa dengan ruang tempat tu kan. Okey. Tak apalah. Kalau lupa, kita ulang lain kali lah. Okey. Tapi maksudnya sebahagian bukan semua. Sebahagian. Sebahagian isim ruang. So, yang ini isim yang kebal. Ustaz, ni saja ke? Ni yang kita dah sentuh lah. Yang ini yang kita dah sentuh. Ada lagi. Tapi itu kita akan sambung lagi. Okey. Isim yang boleh berubah baris. Isim yang boleh berubah baris. Ikhwan-ikhwan. Ada 3 je baris. Jangan apa ni sangat. Jangan overthinking sangat. Ada 3 je baris. Isim yang boleh berubah sama ada baris tu baris depan. Okay. Macam huruf waw tu. Ataupun baris atas. Kita panggil fathah. Ataupun berbaris bawah. Baik Ada ulang lagi sekali. Kalimah isim yang boleh berubah baris. Macam biasa, bila kita sebut baris, ikhwan-akhwat akan terus terbayang baris hujung. Itulah apa nama ni, matlamat utama pembelajaran bahasa Arab yang kita kata baris akhir. Okay? Jadi kalimah isim, contohnya perkataan Allah, kadang-kadang kita jumpa Allahu. Betul kan? Kadang-kadang kita jumpa Allahu. Ataupun kadang kita jumpa Allaha. Tempat lain. Dan kadang-kadang kita pernah jumpa Allahi. Gitu kan? So boleh berubah. Kadang-kadang Allahu. Kadang-kadang Allaha. Kadang-kadang Allahi. Masjidun. Masjidan. Masjidin. Berubah. Kitabun. Kitaban. Kitabin. Berubah. Muhammadun. Muhammadan. Muhammadin. Berubah. Rasulu. Rasula. Rasuli. Perkataan sama, Rasul. Tapi baris hujung berubah. Apakah yang menyebabkan perubahan itu? Jadi, kalau di baris depan, pertama sekali yang kita pernah sebut sebelum ni, kalau dia subjek. Betul kan? Kalau dia subjek, baris asas dia baris depan. Kita recall balik. Kalau subjek, baris asas dia baris depan. Ya. Contoh dulu apa? Rumah besar. Rumah itu besar. Rumah subjek. Rumahu. Kita katakan.
Bukan rumaha, bukan rumahi. Rumahu. Al-baitu. Kan? Al-bait kabir. Rumah itu besar. Al-bait kabir. Al-baitu ke baita ke baiti. Kita kata al-baitu. Kenapa al-baitu? Sebab dia subjek. Dan kita kata predikat pun baris asas dia baris depan. Al-baitu kabir. Kabir besar. So, kabir tu predikat. Rumah itu besar. Besar tu predikat. Jadi, besaru ke besara ke besari. Kita kata besaru. Kabirun. Al-baitu kabirun. So, subjek baris depan. Predikat pun baris depan. Okey, cuba ingat balik. Ingat lagi. Apa yang kita kata, isim baris asas dia baris depan. Baik. Yang baris asas dia baris depan juga ialah kalau dia fa'il. Pelaku kan? Kalau dia pelaku, fa'il. Kalau kita buat rangkap fi'il, jadi yang melakukan perbuatan itu, orang Arab kata fa'il. Fa'il. Fa'il bukan fi'il tau. Fi'il perbuatan. Fa'il. Ejaan Arab dia fa'il. Macam tu. Ejaan Arab dia. Fa'ilun. Macam tu. Okey. So, ini adalah tiga sebab kenapa kalimah isim tu baris depan. Mungkin dia subjek. Mungkin dia predikat. Ataupun dalam ayat tu dia pelaku. Kita nampak Allahu. Jadi kita tengok dekat Allahu tu, agak-agak dia subjek. Mungkin boleh jadi. Ataupun dia predikat. Ataupun Allah tu sebagai pelaku dalam ayat tersebut. Fa'il. Okay. Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Contoh kan? Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Jadi perbuatan tu memasukkan. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Allah. Allah itu istilah dia fa'il, pelaku. Jadi dekat situ kena Allahu. Allahu. Sebab dia fa'il. Okey. Itu sebagai contoh. Baik. Ada lagi ke yang boleh baris depan? Memang ada lagi. Cuma yang kita dah sentuh secara agak berulang beberapa kali. Inilah dia. Okey. Pergi pula kepada baris atas. Bilakah masanya kalimah isim dibariskan dengan baris atas? Okey. Dekat sini ada fa'il. Kan? Siapa yang ingat? Fa'il tu pelaku. Tapi kalau dia maf'ul, okay? Kalau dia maf'ul, baris asas dia baris atas. Fa'il baris depan, maf'ul baris atas. Maf'ul baris asas dia baris atas. Okey. Allah memasukkan orang-orang kafir dalam neraka. Orang-orang kafir, bahasa Arab apa? Al-Kuffar. Kita kata Al-Kuffar. Perbuatan tu memasukkan. Siapa yang masukkan? Allah. Allah fa'il. Ada tak yang kena masuk? Maf'ul yang kena, mangsa. Ada kan?
Iaitu orang-orang kafir. Al-Kufar. Baik. Al-Kufar, kalau nak bagi baris, Al-Kufaru ke Al-Kufara ke Al-Kufari. Kita akan kata Al-Kufara. Al-Kufara. Baris atas. Sebab apa? Sebab dia maf'ul. Maf'ul tu apa? Maf'ul tu yang kena. Dia kena apa? Dia kena masuk. Dia kena dia kena masuk. Siapa yang masukkan dia? Allah. Oh, Allah tu fa'il. Jadi Allah tu Allahu lah. Allahu memasukkan al-kuffara dalam neraka. Okey. So, boleh nampak So, sekarang kita dah mula conclude perbincangan dalam bentuk yang sebegini. Lagi sekali Lagi sekali. Kalimah isim dari sudut pembahagian baris terbahagi kepada dua. Pertama, yang boleh berubah. Maksudnya boleh masuk baris depan, atas, bawah. Baris ada 3 je Dulu kan ada student yang apa? Dia kata, saya bukan tak nak belajar bahasa Arab kan. Bahasa Arab ni baris dia banyak lah. Susah kat situ. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Semua dia hantam. Padahal baris ada 3 je kan. Depan, atas, bawah Jadi sampai belakang pun ada. So 3 je lah. So dari sudut pembahagian kalimah isim mengikut pemboleh ubah baris ada 2 lah. Yang boleh berubah dan yang tak boleh berubah. Yang tak boleh berubah tu kita panggil kebal lah. Dia isim tau. Dia isim juga. Cuma dia kebal. Macam apa? Macam ganti nama, isim yang mewakili, isim tunjuk, isim ruang. Oh, kita pernah sebut sebelum ni. Isim tanya. Isim tanya pun masuk kan tuan-tuan? Isim tanya. Siapakah, apakah, mengapakah, bagaimanakah tu semua isim. Nama dia isim tanya. Okay? Tu kebal lah. Maksudnya, kalau semua isim-isim ni, contoh dia maf'ul. Contoh. Kan? Allah memasukkan dia. Contohlah kan, contoh. Allah memasukkan dia. Dia tu yang kena lah. Yang kena masuk. Tapi sebab dia dhamir, so dia kebal. Tak boleh berubah. Macam tu Kemudian, yang boleh berubah, kita pecahkan kepada 3 lah. Yang baris depan, baris atas, dan baris bawah. Untuk yang baris depan, kalau dia subjek, baris atas je baris depan. Kalau dia predikat, pun kena bagi baris depan. Kalau dia fa'il, pun baris depan. Jelas? Okey. Yang baris atas pula, kalau dia maf'ul. Kalau dia maf'ul. Okey, last Baris bawah. Baris bawah ni, dia ada 2 je. Dan Alhamdulillah kita dah bincang 2-2 tu. Yang baris bawah, yang pertama sekali, kalau isim itu terletak selepas haraf baris bawah. Okay. Isim yang terletak selepas haraf baris bawah, confirm lah. Haraf baris bawah tu apa? Haraf baris bawah tu yang ada dekat dalam diagram sebelum ini.
Kan? Min ke fi tu kan. Kita dah ulang mengingatkan jugalah. Okey. Tak apa, nanti kalau kita jumpa, kita akan ulang lagi sekali. Yang kedua, isim akan berbaris bawah kalau dia yang sandar menyandar tu. Yang menyandar Nanti kita ulang sekejap lagi. Dua minggu lepas kita dah sentuh satu tajuk. Kita panggil dua isim berdampingan dan yang sandar menyandar. Yang sandar menyandar, kita kata baris yang menyandar, isim yang kedua tu sentiasa berbaris bawah. Okey, tak apa, nanti saya ulang lagi sekali ya. Cuma untuk baris bawah ada dua sebab. Bahasa mudahnya macam ni. Kita buka Quran, cari kalimah isim satu. Tengok baris dia. Okey. Kalau baris dia tak berubah, itu kebal lah. Itu kita tak kacau pun. Kalau baris dia tak berubah kan, itu kebal. Biarlah. Zalika ke apa tadi itu kita tak kacau. Tapi kalau baris dia boleh berubah, kadang-kadang kita jumpa baris depan, kadang-kadang baris atas, kadang-kadang baris bawah. So, inilah dia punya faktor dia yang menyebabkan kalimah tu berubah baris. Baris depan yang kita dah sebut tadi. Subjek, predikat, fa'il. Baris atas, maf'ul. Baris bawah, kalau dia terletak selepas haraf baris bawah, dan juga kalau dia menyandar. Maknanya kalau kita buka Quran, kita jumpa kalimah isim, baris dia baris bawah. Okay? Sama ada dua je. Lagi sekali. Kita baca Quran, jumpa kalimah isim. Kita kenal ni isim ni. Ada alif lam ke, ada tanwin ke, kan? Ataupun kita tahu makna dia memang isim. Dan baris dia baris bawah. Jadi tuan-tuan hanya perlu cari sebab apa dia baris bawah pada salah satu daripada dua sebab ini sahaja. Sama ada sebelum isim tu ada haraf baris bawah, ataupun sebelum dia tu isim juga sebab dia nak jadi sandar menyandar. Yang mana isim yang kedua sentiasa berbaris bawah. Okey. Boleh situ? Slow-slow sebenarnya kita sedang conclude. Kita betul-betul kita buat kesimpulan apa bincangan kita sebelum ini. Kita nak cuba kata orang tu susun puzzle ya. Kadang-kadang kita belajar kan. Sekarang kita nak cuba susun. Okey. Kembali kepada surah Al-Fatih. Okay. Okey, kembali kepada surah Al-Fathu. Saya share screen lagi sekali. Share. Okey. Kita ambil balik surah Al-Fathu. Baik. Tadi kita sedang bincang ayat ini ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Okay. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Okey. Perkataan kita fokus perkataan isim dulu
Banyak isim ni. Hampir kesemuanya pun isim. Okey. Sima tanda. Isim ke fa'il ke haraf? Isim lah. Okey. Tanda isim lah. Okey. Hum mereka. Isim juga. Okey. Fi haraf. Okey. Fi. Kemudian wujuhihim. Wujuhi isim. Him pun isim. Min haraf. Haraf baris bawah. Athari kesan. Isim juga. Baris bawah kan? As-sujudi isim juga. Banyak isim Zalika. Itu. Ini pun isim. Nama dia isim tunjuk. Ya, ambil dulu lah. Zalika isim juga. Nama dia isim tunjuk. Masaluhum. Dua-dua isim. Masalu. Misal. Perumpamaan isim. Hum. Ganti nama diri. Pun isim. Fi haraf. Haraf baris bawah. At-Taurah. Isim. Okey. Perkataan sima itu isim. Cuma nak bagi baris hujung dia tu huruf alif. Tak, alif pula mati So kita memang tak boleh nak bagi dekat sini. Sebab dia huruf akhir dia huruf alif yang mati. Kita tak boleh nak letak baris dekat sini. Kalau boleh letak baris, kalau boleh kalau boleh nak dibagi baris, sima ini kita kena bagi baris depan. Saya ulang lagi sekali Sima dia kalimah isim. Kalau nak bahagikan dia berubah ke kebal, dia berubah. Dia berubah. Dia bukan kebal sebenarnya. Okey. Cuma ada cuma jugalah. Cuma ayat ataupun perkataan sima ni hujung dia tu alif. Sima. Jadi macam mana kita nak letak baris dekat alif yang mati? Tak boleh. Cuma dari sudut maklumat, kalau boleh diberikan baris, kalau boleh tulis, kalau kita boleh tulis baris, kita kena tulis baris depan sebab dia subjek. Okay? Sebab dia subjek. Sima, hum, itu kita kena, sima tu tanda mereka. Kena letak subjek. Dia subjek. Cuma tak boleh bagi baris depan tadi. Tak boleh nak letak sebab dia huruf alif. Okay? Itu pertama. Hum. Hum isim juga. Ganti nama. Baik. Hum ni, dia isim yang boleh berubah ke dia kebal? Jawapannya kebal. Betul. Jawapannya dia kebal. Kita tak boleh ubah baris dia. Okay? Dia termasuk di bawah isim yang kebal. Sebab tadi kita dah tunjuk ganti nama diri dhamir kebal. Memang tak berubah baris dia. Okey. Fi haraf, kita dah sebut banyak kali, haraf dia, nama haraf ni haraf baris bawah. Apa fungsi dia? Membaris bawahkan isim selepas dia. Lepas kalimah fi, kita jumpa perkataan wujuhi. Wujuhi. Wajah-wajah. Isim ke, fi'il ke, haraf? Isim lah. Wujuhi, baris bawah. Baik. Isim, wujuhi ni, dia sebenarnya boleh berubah ke dia kebal? Dia boleh berubah lah. Dia tak termasuk dalam ganti nama ke apa, bukan kan? So dia kebal. Dan dekat sini kita nampak baris dia baris bawah. Kalau ditanya kenapa dia baris bawah, jawapannya ialah kerana dia terletak selepas haraf baris bawah. Ini contoh yang clear. Ini clear cut punya contoh. Fi, haraf baris bawah. Wujuhi, baris bawah. Walaupun dia simple,
Alah Ustaz, senangnya. Ya, walaupun dia simple, ketahuilah itulah ultimate goal bila belajar nahwu. Ya, mengetahui sebab apa dia baris, kita tahu kenapa baris itu diletakkan sedemikian, itulah ultimate goal dalam grammar Arab. Walaupun nampak senang kan? Wujuhi. Hi baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Ada fi ya. Kita jawab macam expert. Itulah jawapan terakhir dia. Okey clear kat situ Wujuhi baris bawah. Dia isim. Dia baris bawah sebab dia terletak selepas haraf baris bawah. Okey. Kemudian kalimah him. Him maknanya mereka. Isim lah. Isim yang berubah ke kebal. Kebal. Macam tadi dia dhamir So yang kebal ni senang cerita sebab kebal kan. Tak bincang apa lagi. Awak dah kebal. Kita tak bincang sebab dah kebal Okey. Lepas kalimah him, kita jumpa kalimah min. Min maknanya dari. Ustaz, Ya saya. tanya sikit. Kenapa macam yang tu wujuhim yang satu simahum sama-sama di mereka, tapi kenapa him tu baris bawah, yang itu baris depan? Okey, bagus. Untuk Quran, kita kata untuk Quran, bacaan kita, Hafs an Asim ini, kiraat yang kita baca ini, ada satu istilah yang dipanggil sebagai tashil, iaitu memudahkan. Okey. Kalau wujuhihim, asalnya home kan? Asalnya home. Mereka tu home asalnya. Tetapi wujuhi. Ha baris bawah. Kalau kita nak baca home, nanti dia bunyi dia macam ni. Wujuhihum. Kiraat lain, memang baca macam tu. Selain Hafs ni, dia baca wujuhihum. Cuma kita ni, sebab nak mudah, dia ada nak memudahkan bacaan tu. Wujuhi, hi baris bawah. So dia ikut. Dia mudahkan. Wujuhi him. Wujuhi him. Untuk dia iktashil. Mudah. Ikut. Sima. Him. Mudah ke hum? Sima hum. Sebab dah kat atas kan? Sima hum. Kalau sima him, susah sikit lah. Sebab daripada atas turun ke bawah. Tapi kalau sima, atas ke depan, ha, sima, hum, mudah. Sama juga dekat bawah tu, masalu hum. Okay? Masalu hum. Masalu hum. Contoh ayat lain. Masali. Ayat lainnya contoh. Masali. Kita tak baca masali hum. Kita baca masali him. Itu bacaan Quran je lah. Itu bacaan Quran punya cerita. Maknanya bacaan tilawah tajwid punya subjek. Okey. Surah Fatihah yang kita baca sebelum ni kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Qiraat lain baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Okey, qiraat kita siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu dari sudut qiraat. Okey. Maknanya perbincangan tu pada bacaan bukan pada bahasa Arab. Okey. Sambung. Min dari isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Haraf apa? Haraf baris bawah. Kalau haraf baris bawah, selepasnya akan ada isim dan isim tu mesti berbaris bawah.
tadi dekat sini. Min haraf baris bawah, athari isim. Athari ni kebal ke tak kebal? Tak kebal. Dia tak kebal. Dia bukan ganti nama, bukan mewakili, bukan tanya ke, bukan isim ruang ke, bukan. Dia perkataan biasa. So dia tak kebal. Kalau tak kebal, dia boleh berubah kepada tiga pemboleh ubah. Tiga baris lah. Depan, atas, bawah. Dekat sini dia baris bawah. Sebab dia baris bawah, sebab dia terletak selepas haraf baris bawah. Okey? Walaupun dia simple, ingat benda ni besar. Dia benda paling penting sekali dalam ilmu nahwu. Mengetahui kenapa baris tu baris bawah. Kemudian, perkataan seterusnya as-sujud. As-sujudi. As-sujudi. As-sujudi kalimah isim. Kebal ke tak kebal? Tak. Dia biasa. Dia bukan ganti nama, bukan. Dia tak kebal. As-sujudu ke sujuda ke sujudi? Sujudi. Oh, baris bawah juga. Isim, kalau baris bawah, ada dua je sebab. Pertama, macam athar. Dia baris bawah sebab sebelum dia haraf baris bawah. Satu. As-sujudi baris bawah sebab dia terletak selepas isim yang kita namakan sebagai dua isim berdampingan pasangan sanda menyanda. Okey, recall balik recall balik perbincangan yang lepas yang kita kata ada satu tajuk yang kita perkenalkan, nama tajuk tu dua isim berdampingan. Secara ringkas dua isim berdampingan. Kalimah isim dengan isim sebelah-sebelah. Isim berdampingan dengan isim. Kalau kita jumpa, boleh jadi dia masuk bawah tajuk ni. Dua isim berdampingan. Dan dia ada dua pasangan. Ada dua jenis. Dua isim berdampingan dia ada dua jenis. Dua pasangan. Pasangan pertama yang kita sebut sebagai zat dengan sifat. Zat dan sifat. Okay. Baju baru. Ya. Baju buruk. Baju cantik. Baju mahal. Baju besar. Baju kecil. Itu baju isim. Besar, kecil, mahal, baru pun isim. Itu nama dia zat sifat. Baju tu zat. Mahal, besar, kecil tu sifat. Itu pasangan pertama. Pasangan kedua, sanda menyanda. Okey. Baju sekolah. Baju emak. Baju ustaz. Baju sukan. Baju isim, sekolah pun isim. Kan? Baju isim, sekolah pun isim. Baju isim, sukan pun isim. Baju isim, emak pun isim. Sebelah-sebelah. Tapi dia bukan zat sifat. Dia cuma sanda menyanda. Okey. Yang sanda menyanda ni, isim kedua, sekolah, sukan, emak, mesti baris bawah. Kaedah dia. Baju sekolah, sekolahu ke, sekolaha ke, sekolahi. Sekolahi. Baju sekolahi. Baju emak. Baju emaku ke, emaka ke, emaki. Baju emaki. Baris bawah. Baju sukan. Baju sukanu ke, sukana ke, sukani. Baju sukani. Mesti baris bawah. Isim yang kedua sentiasa berbaris bawah.
Kalimah yang ada dalam ayat kita baca ni, as-sujudi. Baris bawah. Sebab dia isim yang terletak selepas isim. Oh, isim tak selepas isim. Maknanya dia dua isim berdampingan. Ya, dua isim berdampingan. Ini zat sifat ke sanda menyenda? Ini sanda menyenda lah. Kenapa? Sebab sujud bukan sifat. Kalau pasangan pertama zat sifat, isim kedua tu dia sifat. Cantik, lama, buruk, baru, mahal, besar, kecil, warna merah ke warna biru, itu sifat. Tapi sujud bukan sifat. So dia sandar menyandar. Boleh? Ini besar ni. Min athari as-sujudi. Cuba perhatikan dari sudut bahasa. Dari haraf baris bawah. Athari baris bawah sebab min haraf baris bawah. As-sujudi. Baris bawah sedap menyandar. Allah. Tuan-tuan, kalau cerita ke anak-anak yang ustaz lah, anak-anak ustaz-ustazah kan, yang belajar bahasa Arab, dia tabik spring lah. Kita cerita athari baris bawah sebab lepas haraf baris bawah. As-sujudi baris bawah sebab menyandar. Allah. Itu ultimate punya bahasa Arab, punya grammar. Bagi tahu sebab apa baris. Okey. Alhamdulillah. Sambung. Zalika. Maksudnya itu. Ini kalimah isim. Zalika, ini kalimah isim. Nama dia isim tunjuk. Okey. So, kalau isim tunjuk, dia ni isim yang boleh dia kebal ke tak kebal? dia kebal, tuan-tuan. Semua isim yang tunjuk, okey, kebal lah. Yalah, ada isim-isim yang digunakan untuk tunjuk. Ada kalimah-kalimah yang dalam bahasa Arab digunakan untuk tunjuk, itu semua isim. Sekali lagi, kalimah-kalimah yang digunakan untuk tunjuk, itu semua isim. Kalau kita jumpa dalam Quran kan, zalikal kitab, zalika al-kitab, itulah zalika. Itu nak tunjuk kan? Itu, ini, di situ, di sini, di sana, itu semua isim. Sekali lagi, semua kalimah yang digunakan untuk tunjuk, isim. Kalau ada yang tanya, isim apa? Isim tunjuk. Kan sana. Isim tunjuk. Oh, isim tunjuk. Apa fungsi dia? Fungsi dia nak tunjuk lah. Macam tu ya. Kita selalu translate je kan. Kita translate bahasa Melayu terus faham. So, zalika isim tunjuk. Okey. Kebal lah. Dia kebal. Tapi dari sudut dia punya kedudukan dia dalam ayat, dia subjek lah. Sebab start, dia nak mulakan ayat baru kan. Kita kata orang Arab bila nak start buat ayat, dia boleh pilih nak start dengan isim ke fi'il. So, ini dia start dengan isim. Ini rangkap isim. Ingat rangkap isim. Rangkap isim kena cari berapa maklumat? 2. Yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat. Subjek baris asas dia baris depan. Predikat baris asas dia baris depan. Okey, zalika subjek. Boleh tak tukar zaliku? Tak boleh. Sebab kebal. Okey, clear ke Zan? Sebab dia kebal. Dia isim yang kebal. Sebab dia isim tunjuk. Seterusnya, masalu. Masalu isim ke fi'il ke haraf? Isim. Kebal ke tak kebal? Tak kebal. Dia bukan dhamir, bukan mewakili, bukan tunjuk. Kalau tak kebal, baris dia baris depan. Masalu. Okey, cuba tengok nota tadi. Isim, kalau baris depan, ada beberapa sebab. Pertama dia subjek, bukanlah zalika dah subjek.
So dekat sini dia adalah predikat. Zalika subjek, mathalu predikat. Itu subjek. Apa? Kenapa? Itu apa? Apa predikat dia? Itu perumpamaan mereka. Ya. Jadi mathalu predikat barisnya baris depan, home isim tapi dia kebal. Okay. Jadi, okay, home isim tapi dia kebal. Kemudian kalimah fi di dalam haraf baris bawah, fungsi dia membaris bawahkan isim selepas dia, iaitu at-taurah. Kita baca at-taurati baris bawah sebab dia isim yang terletak selepas haraf baris bawah. Sampai situ dulu. Okay? Ayat pun memang berhenti kat situlah. Ini sambung ayat baru. Wa masaluhum fil injil kazar ini ayat baru. Nanti kita bincang insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Okay. So, kesimpulan hari ni punya cerita, kita sedang conclude kalimat isim dulu. Dari sudut boleh bagi baris ke tak boleh, ada dua. Kalau yang tak boleh bagi baris tu kebal, ganti nama, mewakili, yang tunjuk, tanya, kebal. Kalau boleh berubah, 3 je bentuk dia. Depan, atas, bawah. Baris depan sebab apa? Baris atas sebab apa? Baris bawah ada sebab dia. Sampai situ dulu. Terima kasih akhwat-akhwat. Terima kasih urus dia yang anjurkan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tangguh tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.